Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sekarang ni yang ke 110. 110. Arab tulis 110. 100 ni 1 kosong dia titik je. So kita ada dua cara untuk ungkapkan dia kan. Satu, kita mula dengan 10 dulu. Al-ashiru wal mi'ah. Yang pertama al-mi'ah dulu. Al-mi'atu wal ashir. Seratus dan 10. Yang kedua, sebut 10 dulu. Yang ke 10. Al-ashiru ba'da al-mi'ah. Wahdatul akili khairum minal jalisi su'i indahu. Ni tak ada alif lam ni. Jalis. Wahdatul akil, berseorangan, bersendirian. Seorang yang berakal. Maksudnya orang yang berakal yang bersendirian. Bersendiriannya orang yang berakal lebih baik khairun min daripada jalis, teman sembang yang buruk, indahu, di sisinya. Kalau kita ingat balik yang ke 93 kita tu sama. 93. Cuba tengok 93. 93 wahdatul mar'i. So dia bezanya di mar'i je kan. Ganti sini akil. Mar'i khairum min jalisi su. Kemudian dia tambah satu indahu sini. So tak payahlah kan terjemah. Kalau yang dulu berseorangnya seorang individu lebih baik daripada teman sembang yang buruk, su. Kalau yang sekarang ni tukar al-akil jadi al-mar'i. Wahdatul mar'i, wahdatul akil. Khairun min jalis. Yang 93 indahu tak ada. Okay, yang 111. 111. 111. Yang pertama kena sebut ke 100 dulu. Al-mi'atu. Kemudian yang ke 11. Sini ada 11. Wal wahid asyara. Ahad asyara tu bukan ke. Sekarang kita ni ke. Kita sebut ke 5, ke 6, ke 7. Ahad asyara tu 11. Yang ni ke 11. Al wahid asyara. Wahid mana ke pertama.
ahada asyara gitu kan. Ini bilangan bukan ke, turutan-turutan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-100. Ke sini, ke. Kalau Melayu kita kena tambah ke kan, untuk turutan. So, ke dia ni kena pakai inilah, Al-Wahid. Yang kedua, cara dia sebut, kena sebut Al-Wahid Asyara dulu kan. Al-Wahid Asyara ba'da Al-Mi'ah. Okay, yakfika minal hasid. Yakfi, cukup. Ka, untuk kamu. Minal hasid, orang yang hasad dengki. Hasid, hasad dengki. Cukup bagi kamu, orang yang hasad dengki, bahawa annahu, bahawa dia, hu tu dia kan, bahawa dia, irtamu bersedih, dia duka cita, di waktu, sururi, gembiranya, manakah? Kamu. So dia nak kata, kalau time kita gembira tu, lepas tu kawan kita tak suka kita gembira kan, dia duka cita lah kita, kegembiraan kita di hati. Itu maksudnya orang itu orang yang hasid lah tu. Orang yang ada ciri-ciri hasad. Yakfika minal hasid. Cukup bagi kamu dikatakan seorang itu hasad dengki bila mana dia bersedih dikala kamu gembira. Okey, kafa yakfi kafa yakfi. Cukup. Sebenarnya dia nak kata kita tu cukup. Cukup bagi saya. Cukup bagi saya. Tapi sini saya dicukupkan. Sebab saya jadi maf'ul kamu. Cukup bagi kamu kan? Cukup bagi kamu. Memadai untuk kamu. Yakfika. So min tu kepunyaan yakfi lah. Min al-hasid. Min al-hasid, min huruf jar kan? Hasid daripada hasada kan? Hasada, kalau isim fa'il dia kita baca hasidun. Orang yang hasad dengki. So hasada, dengki, hasidun, yang orang yang berhasad dengki. So annahu, anna plus hu. Annahu. Hu ni kita panggil isim. Isim anna lah. So bila kita ada anna plus something, nak kena ada cerita sini. Bahawa dia pandai contohnya. Bahawa dia pergi. Yazhabu. So ini khabar lah. Hu ni dia. Ni isim. Ini khabar. So ni khabar dia lah. Irtamma, yartammu. Irtamma. Kalau nak tengok kamus ghamma. Ghamma ni bersedih lah. Kita tengok kamus ghamma. Ghamma yarummu. So makna dia penuh dengan kesedihan. Menjadikan orang bersedih, to feel someone with sadness. So menjadikan seseorang itu bersedih. Tapi yang kita yang ni punya ni, yang ni.
Yang nombor 7 dengan 8 sini. So, dia kata nombor 7 dengan nombor 8 sama. Makna dia. Makna to be sad. Sedih. Dia sedih. Dia worry. Dia bimbang, dia sedih, dia gelisah. So, inilah irtamma yartamu. So, kita punya nombor 8 jadi irtamma. Mudhari' dia yartammu. Yartammu. Irtamma telah bersedih, yartammu bersedih. Sekarang lah. Anytime lah maksudnya. Yartammu. Okey, waqta waktu. Kenapa baca waqta? Bagian atas. Sepatutnya waktu. Sebab dia menunjukkan masa kan? Masa perbuatan tu. Bila dia bersedih? Di kala, di waktu. So, kalau menunjukkan waktu, kita panggil apa? Zaraf. Zarfun. Adverb of time. Kata keterangan mengenai masa perbuatan berlaku. So, dia sedih tu bila? Waktu. So, waktu tu kena bagi atas. Kalau dia menunjukkan masa berlaku perbuatan, waktu. Dan bila dia zaraf, dia mesti mudhaf. Tak boleh ada tanwin lah. So, mudhaf, selepas dia tu mesti mudhaf ilaih. So, bila mudhaf ilaih, mestilah majrur. So, bagi bawah tu. Asalnya sururuka, kegembiraan kamu. Tapi sebab dia jadi mudhaf sini kan. Off dah sini. Waqta sururika. So, hubungan antara waktu dengan surur, mudhaf sini mudhaf ilaih. Hubungan yang ni dengan yang ni mudhaf pula. Ka ni mudhaf ilaih. Boleh. So, mana pelaku bagi kafa? Kafa yakfi. Ini dia panggil objek dia kan? Maf'ulun bih. Mana pelaku dia? Pelaku dia ni. Annahu ni. Kenyataan ni. Semua ni. Ini pelaku kepada yakfi. Mana kenyataan ini telah mencukupkan kamu. Gitu. Kenyataan ni, statement ni. So, statement ni adalah pelaku yakfi. Kalau kita buat cukuplah Zaid untuk kamu kan. Yakfika comok. Yakfika. So, yakfika contohnya Quran. Quran sudah cukup kepada kamu. Mana pelaku dia? Quran lah kan? Ini ayat kalimah satu-satu. Yang tadi statement. Annahu. Yaghtammu. Bila ada anna ni, dia jadi isim dah. Macam ni lah. Dia jadi isim. Maka kita takwil dia, takwil isim. Ini takwil masdar. Kalau kata cukup untuk saya Al-Quran. So, yakfini. Cukup untuk saya. Yakfini. Al-Quranu. Kata, mengaji Nahu banyak-banyak buat apa-apa semua cukup Nahu me je. So, yakfini. Nahu me. Okey, yang ke 100 berapa? 112. 112. Macam mana tulis 112? 100 dulu. Al-mi'atu
Al-mi'atu wa 12. Wasani kan? Wasani asyara. Isnai asyara. Itu nombor biasa. Isna asyara. Sani, yang kedua. Yang kedua campur 10. 12. Dia yang pakai alif lam, yang ni aja. Yang ni tak pakai alif lam. Yang 10 tu tak pakai alif lam. Yang lain pakai alif lam. Ni yang ke 100, campur yang kedua. Yang kedua tu campur 10. Tapi dia tak buat waw lah sini. Sebab angka belas-belas ni kita tak pakai waw. Sepatutnya wal mi'ah wasani wa asyar. Maknanya 100 campur 100 tambah 2 tambah 10. Belajar nombor lah pula. So yang kedua, cara yang kedua, sebut yang ni dulu. Asani dulu. Asani asyara ba'da. Tambah perkataan ba'da. After. Ba'da al-mi'ah. Okey. Ghayatul muruwah. Ghayah kemuncak. Muruwah kesempurnaan diri. Kesempurnaan diri. Ataupun boleh kita kata kemuncak malu. Malu pun boleh guna muruwah. Marwah pun kita panggil muruwah, marwah. Kemuncak marwah. Ialah an yastahyiya insanu. Bahawa insan, manusia, malu, yastahyi. Malu. So bahasa Melayu, kalau Melayu malu kepada kan. Saya malu kepada awak. So Arab guna min. So malu kepada diri sendiri, dirinya, nafsihi. So diri sendiri. So kemuncak kesempurnaan diri seseorang ialah apabila dia malu kepada diri dia sendiri. Kemuncak marwah. Kemuncak keagungan, ketinggian, marwah seseorang. So dia malu pada diri dia sendiri. Dia tak nak buat perkara yang tak elok. Bukan dia nak malu kat orang. Dia malu diri sendiri. Okey, ghayatul muruwah. Ghayah. Apa ghayah? Apa hubungan ghayah dengan muruwah? Ni mudhaf. Yang ni mudhafu ilaih. Okay, muruwah kalau kita nak cari kena tengok mara'a. Cari mara'a baru jumpa. Kalau cari waw saya tak jumpa. Tu hamzah. Asalnya dia pakai hamzah. Kemudian hamzah tu dihilangkan. So kalau kita tengok mara'a tadi, si mara'a ni kan. So mara'a tu asalnya makna dia sihat, ataupun to be healthy, ataupun to be manly. Jadi jantan lah. Dia kata kesempurnaan diri tadi. So kita sekarang ni muruwah. Ni muru'ah. Boleh aja muru'atun dengan hamzah ataupun tanpa hamzah. Muruwah. Muru pakai hamzah, muru'ah, muruwah. Kesempurnaan dirilah ni. Ataupun makna sense of honor. Kemuliaan. Marwah. An yastahya. Istahya yastahyi. Istahya. Yastahyi.
Yastahyi. Yastahyi. Dua ya sini. Yastahyi. Malu. Kau tengok kamus, hayaya. Ataupun haya saja. Setengah kamu guna ha, kemudian ya je situ. So, dia masuk dalam hidup lah macam ni Hayya, hayawa, ataupun hayaya. Haya. Kita nombor istaf'ala yastaf'ilu. Yang ni kan. Istaf'ala. So, banyak makna dia. Istaf'ala maksudnya hidup. Satu lagi, membiarkan hidup. Satu lagi, maksud dia malu sini. To be ashamed. Tengok dia buat kan, malu kalau pakai min. Malu kepada. Okey, sini mudhaf, sini mudhafu ilaih. So mana-mana kalau mula, kalau kata nama, kalau mula dia jadi subjek ayat lah. Subjek kita panggil mubtada. Mubtada. So mana khabar dia? Khabar dia ni lah, an yastahyi kan saya kata tadi kalau ada an ke anna ke, so dia boleh takwil masdar. So jadi khabar dia ni cerita dia lah. Ini semua cerita dia. Ini khabar dia. Kemuncak marwah bahawa, atau bahawa tu dia punya cerita. Kemuncak marwah bahawa manusia malu kepada diri sendiri. Min nafsihi. Okay, asal tadi kita baca yastahyi kan. Kemudian kita ada an sini. An akan menjadi fi'il ni. Fi'il apa ni? Madi ke mudhari' ni? Madi ke mudhari'? Mudhari'. So fi'il mudhari' kalau masuk an akan dinasabkan. Yastahyi tadi kosong. Yastahyi kemudian bagi ataskan. Kerana ada an. An yastahyiya. Al-insan, insan fa'il dia, pelaku dia. Pelaku kepada yastahyi. Siapa yang malu ni? Insan kan? Apa tanda, apa hukum pelaku perbuatan? Marfu'. So tanda dia sini dhammah. So min kita panggil apa huruf? Huruf jar. Huruf partikel, huruf jar. So mesti ada majrur dia. Mana majrur dia? Nafsi saja. Nafsi majrur dia. Nafsi tu majrur. Okay, sekarang ni nafsi ada hubungannya dengan hi kan? So apa hubungan nafsi dengan hi? Mudhaf. Mudhaf dengan mudhafu ilaih. Okay, nafsi hi tu, hi ni dhamir. So dhamir hukum dia mabni. So baris hi tu bukan baris kerana dia kasrah, bukan. So baris tu baris kekal. So baris kekal dia kadang-kadang hu, kadang-kadang hi. Untuk dhamir. So dia mabni. Jadi i'rab dia fi mahalli, di tempat. Fi mahalli jar. Di tempat jar. Di tempat jar dia tu mudhaf ilaih. Okey, seterusnya. 100 sumber pun tak ingat, tak payah dah sumber dah. Yang pertama tadi, wahdatul akal tadi, itu sama dengan 93 kan? Wahdatul akal ni dalam Jamharatul kitab Jamharatul Adab Amsal. Ni kitab, nama kitab. Kalau yang sini pula sumber dia kitab Al-I'jaz wal Ijaz. Al-I'jaz wal Ijaz. Yang ni sumber yang ni. Yang ni pula sumber dia Al-Adabu Nafi'ah.
Setengah kata yang ni, setengah orang kata ni kata-kata Plato. Plato macam mana eja bahasa Arab? Aflatun. Aflatun. Aflatunu. Aflatun. Aflatun. Plato. Okey, yang ni 100 apa? 113. Ke 113. Yang ni Nafhatul Yaman. Nafhatul Yaman. Kitab Nafhatul Yaman. 113. Macam mana nak sebut? 100 dulu. 100 dulu. Al-mi'atu wasalisu asyara. Salisu ke as-salisa? Man salama nas. Man salama. Siapa yang berdamai, siapa yang berdamai dengan manusia, an-nasa. Man siapa salama berdamai dengan manusia, nescaya rabiha, dia akan mendapat keuntungan, keselamatan. As-salamah. As-salamah, keselamatan. Rabiha, mendapat untung. Memperolehi keuntungan, keselamatan. Waman, dan siapa yang ta'adda, melampau ke atas mereka, alaihim. Waman ta'adda alaihim, siapa yang melampau ke atas mereka, iktasaba, dia akan memperolehi an-nadamah, penyesalan. Macam mana man salama? Salama fa'ala. Salama yusalimu. Berdamai. So nas, objek dia lah, maf'ulun bih. So hukum maf'ulun bih mestilah man masuk dengan baris bil fathati, dengan fathah, baris fathah. Rabiha yarbahu, mendapat untung. As-salamah, maf'ulun bih kan? Maf'ulun bih kepada rabiha. Rabiha fi'il, as-salamah perlu pada objeknya, objek dia lah maf'ulun bih. So maf'ulun bih hukum dia ta tu bagi atas. Okay. Waman ta'adda, dan siapa ta'adda? Ta'adda daripada fi'il tafa'ala. Tafa'ala sama dengan ta'addaya. Sepatutnya ta'addaya. So ya huruf sakit, tak boleh menangguh bagi atas, tak boleh menangguh baris. So dia ditukar kepada alif. Ta'adda gitu kan. So kalau buat alif ni tukar, kalau buat alif macam ni nanti bertukar dengan tasniah pula, kan? So alif ni ditukar dengan alif alif maksurah. Alif yang titik, ya tak bertitik tu. So ta'adda. Kita baca sama aja. Ta'adda sini ta'adda baca sama.
Tulis je lain. So kita tak pakai tulisan ni, kita pakai tulisan ni. Ta'adda. Daripada tafa'ala yang ta'addaya. So nombor 5. Tafa'ala. Melampau. So kalau nak tengok kamus, tengok ain da apa? Ain da waw, ain da ya. 2 tu aja. Ain da waw. Ni nombor 5 kan, kita nombor 5. Adawa ni musuh, melampau, ataupun ada artinya berlari, ataupun ada juga maksudnya melampaui, melintasi sesuatu. Exceed. Nombor 7 kan? Nombor 5 kan? So tambahlah ta'adda artinya to exceed. Ataupun to extend. Melampau. Overtake. Ni. Menzalimi. Boleh pakai ni? Menzalimi. Manusia. Ala kan? Bermusuhan terhadap seseorang. Ala pakai ala. Bertindak secara zalim ke atas seseorang. Sesuatu. Ta'adda alaihim. Jadi boleh kata sini zalim boleh. Wa man ta'adda alaihim. Siapa yang menzalimi mereka. Asalnya makna kita melampaui. Wa man ta'adda alaihim iktasaba. So kita dah tengok tadi, kalau melampaui, dia melampaui kena pakai ala. Menzalimi pakai ala. Untuk ta'adda lah nescaya iktasaba. Iktasaba ifta'ala. Sama, ifta'ala iktasaba. So makna dia sama dengan kasaba. Kaf, sin, ba. To gain something kan? Memperoleh something. Itu sama dengan nombor tu. Ya kan? Nombor 8 lah kita. Nombor 8. To possess something. To have, to own something. Memperoleh sesuatu. So, iktasaba yaktasibu, masdar dia iktisaban. Iktasaba yaktasibu iktisaban. So, ini fi'il muta'addi. Dia perlukan objek lah, maknanya memperolehi something. Nadamah tadi. Nadamah tu tak pernah nampak. Nadamah. So, an-nadamah asalnya an-nadamatu, boleh jadi an-nadamati, an-nadamata kan? Tapi sini kita pilih an-nadamata aja sebab dia jadi objek ataupun maf'ul bih kepada iktasaba. Ini tak pakai, ini tak pakai. Okey, 100 berapa dah? 114. Satu apa dah macam tu. Salah satun. Ini pun dalam Nafatul Yaman. Dalam kitab Nafatul Yaman. Salah satun, tiga perkara ada sini, maksudnya tiga sini maksudnya 3 perkara. 3 perkara. Qaliluha, sedikit dia, kasirun. 3 perkara dia kata, sedikitnya adalah banyak. Sedikit dia banyak. Sakit kan, walaupun sikit kan. Sakit, kira banyak dah lah. Api walaupun sikit, dia macam banyak dah. Musuh, kalau seorang pun, kira banyak dah. Kalau bermusuhan. So, salah satun qaliluha kathirun. 3 perkara yang dianggap walaupun sedikit, dikira sebagai banyak. Yang pertama, al-maradu, sakit. Tak perlu 3 serangkai pun.
Satu serangkai pun tak boleh tidur dah. Satu lagi nar. An-naru api. Yang ketiga al-adawah, permusuhan. Salasatun. Dalam riwayat yang lain disebut salah satu asya. Salah satu dia sebut benda tu. Salah satu asya'a. 3 benda, 3 perkara. 3 perkara di mana sedikit dia dianggap sebagai banyak. Okay, salah satu mubtada. Sebab maksud dia tu salah satu, walaupun nampak nakirah tapi maksud dia masuk khusus, maknanya 3 situ 3 perkara. Qaliluha, qalil, apa hubungan qalil dengan ha? Mudhaf dengan mudhafu ilaih. Mudhaf, ha mudhafu ilaih. Tapi qaliluha dengan kasih tu apa hubungan dia? Mubtada khabar. So qalil mubtada, subjek, kasir khabar. Jadi kira kita kata tadi, salah satu tu kita benda yang kita nak cerita, salah satu apa benda? Jadi qaliluha kasirun itu jadi khabar dia. Faham tak? Ni sini pun dalam ni dah ada ayat lengkap dah ni. Qaliluha kasirun dah ayat lengkap. Ini subjek, ini predikat. Qaliluha sedikitnya adalah banyak. Kan ini mubtada, kasirun khabar. Salah satu tadi kita kata apa? Mubtada. Okey, yang ni ada khabar dia. Qaliluha kasirun. Tapi yang salah satu mana khabar dia? So khabar dia ialah ayat lengkap dalam ini. 3 perkara ialah kenyataan tentang sedikit dia dianggap sebagai banyak. Okey, yang ni macam mana pula? Okey, dia ni dah habis ni. Ayat ni dah habis. Habis semua. Yang ni pula tiba-tiba al-maradu wan-naru wal-adawatu. Kenapa kita pergi baca bagi hadapan sini? Kalau nak baca bagi hadapan dia kena ada ayat lengkap. Ni tak ada ayat lengkap ni. Satu-satu kalimah ni, satu kalimah, satu kalimah. Dia kena ada ayat lengkap. So ayat lengkap sepatutnya bila disebut sini 3, sini akan jadi ni yang pertama lah. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga kan? So, kita takdirkan ihda. Kita boleh sebut awaluha. Awaluha. Yang pertama daripada yang 3 itu ialah al-marad. So ini mubtada, ini khabar. Jadi dihazafkan awaluha. The first of 3 is al-maradu. The second of 3 is fire. The third of 3 kan. So sini jadi awaluha, sini akan jadi saniha. Yang ni akan jadi salisuha. So sini akan jadi saniha an-naru. Ini awaluha al-maradu wa saniha an-naru wasalisuha al-adawatu. So ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada, ini khabar.
Jadi semua mubtada dihazafkan, ni dihazafkan, ni dihazafkan. Tinggal lagi khabar-khabari aja. Al-marad, an-naru, al-adawatu. Jadi mana-mana kita baca kitab, kalau dia kata terbahagi kepada 3, terbahagi kepada 2, terbahagi kepada 10, terbahagi, kalau dia kata terbahagi ada pembahagian tu kan? Nanti dia akan buat satu-satu itu, artinya mubtada tu mesti dihazafkan. Dijimatkan. Salah satu aksamin dia kata. 3 bahagian. Kemudian dia kata ni itunya dia akan hazafkan awaluha tadilah. Awaluha, saniha, salisuha, rabi'uha dihazafkan. Yang ke berapa 114, 115. Man qalla ta'amuhu. Man qalla ta'amuhu. Ini sumber dia, ni hadis. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Dalam kitab dia Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq. Dimashq, Syria lah kan? Damsyik. Dimashq. So, man qalla ta'amuhu sahha batnuhu wa safa qalbuhu. Siapa yang sedikit ta'amuhu, makanannya, sahha maka sihatlah, batnuhu, perutnya, wasafa dan bersihlah, qalbuhu, hatinya. Ini kena pakai ni. So, man qalla ta'amuhu sahha batnuhu wasafa qalbuhu. Qalla yakillu, sedikit. Ta'am lah makanan. Ta'amun. Sahha yasih. Sahha yasihhu. Sah pun kita pakai yang ni, sah. Sihat pun kita pakai yang ni juga, sahha. Sahha. Nikah sah, sah. Sahha pakai yang ni. Hadis sahih pun pakai yang ni, sahha. Sahha al-hadis. Hadis itu jadi sahih. Sahha al-hadis. Hadis sahih. Hadis telah menjadi sahih. Safa yasfu. Da'a yad'u. Safa yasfu. Bersih. 100 berapa? Okay, semua ni fa'il qalla ni fa'il dia. Ta'amu tu fa'il dia, sebab tu bagi hadapan. Sahha mana fa'il dia? Batnuhu. Batan tu. Ini fa'il. Semua mudhaf ilaih, ta'am tu mudhaf ilaih. Tapi mana fa'ilnya? Ta'am tu fa'il. Batnuhu tu mana fa'il dia? Batan tu fa'il. Suhu tu mudhaf ilaih je kan? Okay, safa qalbu mana fa'il? Qalbu tu fa'il. Ini fa'il. Hu tu mudhaf ilaih je. So apa hukum fa'il? Marfu'. So kadang-kadang marfu' ni marfu' dengan baris kan? Marfu' dengan baris. So kalau baris dhamma. Kalau dengan huruf apa? Huruf alif dan juga huruf waw. Ini untuk tasniah alif. Untuk jamak pakai waw. Yang ke 116. Ini dalam kitab Rabi'ul Abrar. Rabi'ul Abrar. Ini kitab
Zamakhsyari. Kenal nama Zamakhsyari? Tak kenal? Tak pernah dengar nama. Tafsir Kasyaf. Tafsir Kasyaf. Tak pernah dengar tafsir Kasyaf? Belajar tafsir banyak-banyak sini. Tafsir Kasyaf. Imam Zamakhsyari. Cari tafsir Kasyaf. Bukan Kasyaf nampak orang tak. Dia membuka bahasa Arab, bahasa Quran tu dia buka. Sebab dia tok guru dalam bidang bahasa Arab. So bila dia beri komentar tafsir dalam kepada Quran, so dia tafsir dalam mengikut bahasa macam mana. Dia sudut bahasa banyak dia bincangkan. Zamakhsyari. Jarullah Zamakhsyari. Si bawah tu yang founder. Yang ni kemudian. La taqul bi ghairi fikrin wa la ta'mal bi ghairi tadbirin. La, jangan. Sebab apa saya baca jangan? Sebab sini bagi mati. Sini bagi mati makna dia jangan. Kalau tidak makna dia tidak. Ini makna dia jangan. La, jangan. La taqul, jangan, don't say. Taqul mana? Berkata. Jangan kamu berkata. Bi ghairi. Bi ghairi satu package. Tanpa. Ghairi makna tanpa. Ghairil maghdud. Bi ghairi, tanpa. Fikrin, berfikir. Jangan kamu kata tanpa fikir. Wala ta'mal, jangan kamu buat. Ta'mal mana buat. Jangan kamu buat. Bighairi mana tadi, apa mana bighairi? Tanpa. Tanpa tadbirin. Jangan buat tanpa perancangan. Tadbir lah. Tadbir urus. Pentadbiran. Arak, tadbir tu dah pentadbiran dah. Tadbir tu sendiri dah pentadbiran dah. So, Melayu kena bubuh pen lagi. Okay, takulu ni asalnya takulu. Kamu berkata. Kamu berkata takulu. Kemudian kita masuk la nahi. Kita panggil la nahi. La makna jangan. So, kalau dia makna jangan, yang ni kena bagi mati. Jazam. Kita panggil jazam. Bagi mati. Okey, sekarang ni berapa bagi mati ada? Lam satu, waw satu. Dua bagi mati bertemu satu tempat kan? Tak boleh kan? So, buangkan yang sakit lah. Waw tu. So, bila buang waw, jadi la takul saja. So, la takul. Boleh? Asalnya la takulu. Kemudian bila la tu makna jangan, kita matikan dia. Huruf lam tu. So bila dah mati, waw tu memang tak ada baris pun, mati kan. So mati bertemu dengan mati. Tak boleh. Bahasa Arab tak boleh dua baris mati. Iltiqan sakinain tak boleh. So kita kena buang satu. Buang yang sakit lah. Waw tu huruf sakit. Tu buang. So bila buang jadi kul. So, la takul. Okay, ghair, mudaf. Selalu ghair kalau guna, selalu dia jadi mudaf. Selepas dia mudaf, mudafu ilaih. Tapi ghair itu sendiri dimasukkan oleh bi kan? So, bi ni akan memajrurkan dia. Mana akan mengkasrahkan dia. So, kalau tak ada bi, dia akan jadi ghairu lah. Ghairu fikrin. Ghairu fikrin. Ni mudafu ilaih. Kalau dia masuk bi. So bi ni akan membagi bawahkan ghair. Bi ghairi fikrin. Okey, yang ni pun sama. Ta'mal asalnya ta'malu. Buat. Masuk la.
La makna jangan. Kalau makna jangan, matikan. Tak perlu hazah apa-apa sebab ini semua urus sihat-sihat semua. Tak ada urus sakit. So, la ta'mal. Kalau jangan tidur macam mana? Kamu tidur, nama, yanamu. So, tanamu lah. Tanamu. Okey, sekarang ni, la. Jangan tidur. Matilah dulu. La, kena matilah sini. Alih, kena buang je kan? So, la, tanam. Jangan tanam. Jangan tanam. Nak tidur nak tanam macam mana? Mati baru tanam. Tidur tak payah tanam lagi. So dia kata tidurlah, jangan tanam. Jangan tanam. Yang ke 117. Hmm, 117. Ni Nafhatul Yaman. Kitab Nafhatul Yaman. Nafhatul Yaman. Sabruka. Sabrun, kesabaran. Ka kamu, kesabaran kamu. Atas iktisab, usaha. Usaha mencari rezeki lah panggil iktisab. Kesabaran kamu dalam berusaha mencari rezeki. Sabruka alal iktisab adalah lebih khairun. Lebih apa? Lebih baik min daripada hajah. Berhajatnya kamu. Hajatika. Berhajatnya kamu atau perlunya kamu. Mintanya kamu. Berhajatnya kamu kepada ila ashab, sahabat-sahabat, teman-teman. So mana dia kata lebih baik bekerja lah daripada meminta. Ni meminta lah ni. Hajatika ila ashab, berhajat kepada kawan-kawan, artinya minta dengan kawan-kawan lah. Okey, apakah hubungan sabru dengan ka? Mestilah mudhaf. Mudhaf dengan mudhafu ilaih. Tapi sabru tu sendiri isim. Bila kita mulakan dia, so dia akan jadi mubtada lah. Dia tu apa tau dia? Dia tu masdar. Kalau kita tengok sabar, mesti dia pakai ala. So ala tu milik sabar lah. So kita kata muta'alliq dengan sabar. Ala huruf jar. Iktisab majrur. Mana tanda majrur dia? Mana tanda majrur dia? Iktisab. Mana tanda dia? Kasrah. Bukan B tu tanda. Kasrah. Kasrah tanda dia. Okey, kita ada dalam mubtada sini. Ini subjek, mana predikat dia? Inilah khair. Ini khabar. So apa hukum khabar? Marfu'. Salah satu tanda marfu' ialah baris dhammah. So kalau khair mesti pakai min kan? So min milik khair. Hajatika majrur. Dijarkan oleh min. Tapi hajah ada hubungan dengan ka kan? So dia mudhaf. Ka mudhaf ilaih. Apa hukum mudhaf ilaih? Majrur. Boleh tak kita kata majrur untuk ka? Tak boleh sebab dia mabni. Kita tak boleh sebut dia majrur. Kita kata di tempat jar. Di tempat jar ataupun fi mahalli jar. Di tempat jar. Ingat kalau semua domir. Mana-mana domir pun. Kita i'rab dia bukan majrur, bukan marfu', bukan mansub. Tapi kita i'rab dia dengan fi mahalli. Di tempat dia. Sebab majrur marfu' ni bukan untuk mabni. Untuk isim
mu'rab. Kita ada dua jenis isim, satu mabni, satu mu'rab. Mabni ni dia fi mahalli. Yang isim mu'rab ni yang boleh tukar-tukar baris ni. Yang ni kita sebut dia marfu', mansub, majrur, majzum, kan? Okey. Hajat, hajatika. Ila, kalau kita tengok kamus, kalau hajat mesti pakai ila. So maknanya ila ni kepunyaan hajat, muta'alliq dengan hajat. So ila sini majrur. Ini bukan mabni kan? Bukan dhamir, so majrur lah. Majrur dengan tanda bil kasrah. Cukup? Wallahu a'lam bissawab.